Nama anak Aiman Zafran bin Rozaman. Hari ini anak nak tentangkan pasal organ utama pertukaran gas, iaitu stoma. Stoma tu benda lah. Stoma. So, stoma ni datang dari perkataan Greek, iaitu maksud dia mouth. Stoma ni ialah liang yang terdapat pada permukaan epidermis bawah daun. So, setiap liang stoma ada sepasang sel pengawal dan yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Lepas tu, sel pengawal tu juga ada kloroplast yang buat fotosintesis. So, stoma ni dia boleh buka dan boleh tutup. Cara dia buka dan tutup ada bergantung pada keadaan sel pengawal, sama ada dia segar ataupun flaccid. So, sel pengawal ni dia terpengaruh oleh pengambilan ion kalium oleh sel pengawal tu ataupun kepekatan sukrosa dalam subsel pengawal. Kalau dalam segi pengambilan ion kalium, keupayaan larutan bergantung kepada berapa banyak ion kalium tu ada. Dia akan meningkatkan atau menurunkan keupayaan air dalam sel pengawal. So, air pun meresaplah ke dalam ataupun keluar melalui osmosis. Lepas tu dia menentukan sel pengawal tu segar ataupun flaccid. Kepekatan sukrosa dia bergantung kepada kehadiran cahaya matahari. Kalau ada, fotosintesis berlaku, lepas tu dia hasilkan sukrosa. Kalau tak ada, gula yang terdapat dalam sel tu tukar menjadi kanji. Pembukaan stoma. Kalau dari segi pengambilan ion kalium dia bergerak ke dalam sel pengawal, menyebabkan keupayaan larutan dalam sel pengawal tu meningkat. Bila meningkat, keupayaan air dia pula menurun. Lepas tu, molekul air merosak ke dalam sel epidermis ke sel pengawal secara osmosis. Maka sel pengawal pun jadi segar serta melengkung keluar dan stoma terbuka. Kalau dari segi kepekatan sukrosa, bila ada cahaya matahari, fotosintesis akan berlaku, menyebabkan kepekatan sukrosa dia jadi tinggi. Bila tinggi, keupayaan air akan menurun. Lepas tu, molekul air pun meresap ke dalam sel epidermis ke sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal pun menjadi segar serta melengkung keluar dan stoma akan terbuka. Kalau proses penutupan dia pula, dia sebalik je. Kalau dari segi pengambilan ion kalium bergerak ke luar sel pengawal, menyebabkan keupayaan larutan menurun. Keupayaan air pun meningkat, maka molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis secara osmosis. Maka dia pun flaccid dan stoma tutup. Kepekatan sukrosa pula, dia kalau tak ada cahaya, fotosintesis tak berlaku lah. Lepas tu kepekatan sukrosa dia jadi rendah, keupayaan air dia meningkat, maka molekul air meresap dari sel pengawal ke sel epidermis secara osmosis. Lepas tu dia jadi flaccid dan stoma akan tutup. So, bila tumbuhan tak ada air, sel pengawal menjadi flaccid. Sifat dinding sel luar yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal hilang kesegaran dan stoma tertutup. Lepas tu tumbuhan pun layu. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Muhammad Habib Muhammad Asir dan hari ini anda ceritakan tentang subtopik 2.3 iaitu organ utama transpirasi. Baiklah, apakah itu transpirasi? Transpirasi ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejata dari tumbuhan ke atmosfera. Di mana berlakunya transpirasi ini? Transpirasi ini kebanyakannya berlaku di liang stoma, iaitu 90% berlaku di liang stoma dan hanya 10% berlaku di organ seperti batang dan bunga. Baiklah, seterusnya anda pergi pula kepada kepentingan transpirasi pada tumbuhan. Kepentingan pertama adalah untuk memberikan penyejukan kepada tumbuhan semasa musim panas. Yang kedua adalah untuk memastikan daya tarikan agar garam mineral dan air sentiasa diangkut secara berterusan. Yang ketiga adalah untuk membekalkan air pada tumbuhan agar proses metabolik seperti fotosintesis sentiasa berjalan. Baiklah, yang keempat adalah untuk memberikan kesegaran sel pada tumbuhan agar tumbuhan tidak menjadi layu. Baiklah, seterusnya anda pergi pula kepada faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Faktor pertama adalah keamatan cahaya, faktor kedua adalah kelembapan relatif udara, faktor yang ketiga adalah suhu dan faktor yang keempat adalah pergerakan udara. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi kadar transpirasi sama ada meningkat ataupun menurun. Baiklah, itu sahaja daripada ana. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairul Ahmad dan saya ingin menerangkan tentang organ utama fotosintesis. Secara ringkasnya, daun merupakan organ fotosintesis utama bagi tumbuhan. Selain itu, batang muda dan bahagian lain tumbuhan yang berwarna hijau juga boleh menjalankan proses fotosintesis. Di dalam organ fotosintesis terdapat kloroplas yang mengandungi klorofil. Kloroplas terdiri daripada tilakoid, granum, stroma dan lamella. Terdapat dua peringkat utama dalam fotosintesis, iaitu yang bersandarkan cahaya yang berlaku di tilakoid dan yang tidak bersandarkan cahaya yang berlaku di stroma. Terdapat tiga faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis, iaitu kepekatan gas karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu.
Selain itu, warna cahaya juga merupakan faktor mempengaruhi kadar fotosintesis. Secara ringkasnya, kadar fotosintesis paling tinggi di bawah cahaya merah dan biru. Ini kerana warna merah diserap oleh klorofil dan warna biru diserap oleh karotenoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Syakmal bin Halanwa dan hari ini ana akan terangkan tentang titik papasan. Jadi apakah itu titik papasan? Titik papasan ialah apabila kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Sebagaimana yang kita boleh lihat pada graf kadar pengambilan gas karbon dioksida berlawanan dengan keamatan cahaya, kita boleh lihat untung bersih terletak di atas titik papasan, manakala rugi bersih terletak di bawah titik papasan. Setiap hari, tumbuhan mestilah berada di atas titik papasan, iaitu kadar fotosintesis lebih daripada kadar respirasi. Ini untuk memastikan pertumbuhan dan penghasilan biji benih, buah dan bunga. Pada masa yang sama, penghasilan oksigen daripada fotosintesis dapat menyokong hidupan lain. Seterusnya, kita akan masuk pada perbandingan fotosintesis dan respirasi. Persamaan bagi kedua-dua proses ini ialah kedua-duanya dijalani oleh organisma hidup dan kedua-duanya melibatkan pembebasan dan pengambilan gas. Bagi perbezaan, dari aspek organisma yang terlibat, respirasi dijalani oleh semua organisma hidup, manakala fotosintesis dijalankan oleh tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Dari aspek jenis sel, semua sel menjalani respirasi, manakala fotosintesis hanya dijalani oleh sel yang mengandungi klorofil. Dari aspek jenis metabolisme, proses respirasi melakukan proses katabolisme, manakala proses fotosintesis melakukan proses anabolisme. Bahan tidak balas bagi respirasi ialah gas oksigen dan glukosa, manakala bahan tidak balas bagi fotosintesis ialah gas karbon dioksida dan air. Hasil bagi proses respirasi ialah tenaga, manakala hasil bagi fotosintesis ialah glukosa. Bagi aspek perubahan tenaga, respirasi menukarkan tenaga kimia kepada ATP dan membebaskan tenaga haba, manakala fotosintesis menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Proses respirasi tidak memerlukan cahaya, manakala proses fotosintesis memerlukan cahaya. Tapak bagi proses respirasi ialah di mitokondria, manakala tapak bagi fotosintesis ialah di kloroplas. Hasil sampingan bagi respirasi ialah gas karbon dioksida dan air, manakala hasil sampingan bagi fotosintesis ialah gas oksigen dan air. Jadi untuk kita kaitkan dengan tema kita iaitu takwa, kita boleh menanamkan sifat takwa, sifat takut dan mengingati Allah dalam diri kita dengan sentiasa melihat kepada ciptaannya iaitu tumbuhan dan haiwan. Sebagaimana yang kita boleh lihat, ciptaan Allah itu sangatlah teliti dan sangat indah, dan kita boleh juga nampak sifat Allah iaitu Maha Pencipta. Ini sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.